وسلم وإلى حضرات الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الكرام الذين بذلوا نفوسهم وأموالهم من أجل كلمة الإسلام. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang saya hormati saya sekalian, kita kembali kelas pengajian kita. Jadi pagi ini kita akan bawa beberapa perkara ataupun beberapa peringatan, khususnya sebagai kita seorang perempuan, seorang isteri ataupun seorang wanita. Banyak perkara-perkara ataupun banyak pantang larang Islam sudah dilanggar sampai sekarang ni. Maka oleh sebab itu kita sebagai ahli usrah, sebagai berada dalam jemaah yang memimpin atau sedang berada sebagai yang membawa kepada kita perkara-perkara keridaan Allah, maka kita harus faham apa tugas kita, apa benda nak kita buat, apa benda yang dilarang dan sebagainya. Sebab hari ini kalau kita tengok TV, baca-baca majalah, tak khabar, sudah tidak ada lagi pendidikan yang diberi. Contohnya macam isteri, kita tengok drama-drama ataupun kita tengok filem-filem. Anak dengan mak, isteri dengan suami, tak ada lagi perkara yang mengikut syariat. Kadang-kadang kita tengok, takut kita tengok anak-anak balik drama. Walaupun drama, dia merupakan ikutan kepada budak-budak. Kita tengok dia bagi balik sekolah, mak, I lapar, mak tak faham kau. Oh tu dia, anak bagi kat mak dia. Lepas tu mak dia bagi kat anak dia, dia nak ke mana nak ke kedai. Yelah, jangan balik lambat ya. Beri kredit anak dia supaya cari jantan. Jadi ini benda-benda yang membawa kepada kita kehancuran. Jadi benda ni jaga anak-anak kita sebagai anak, isteri kepada suami, berhati-hati. Lebih-lebih lagi zaman sekarang ni zaman pancaroba, zaman orang semua tidak berjalan di atas lazat Allah SWT. Ini jaga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi bibarakati la yamiddin. Qala. Jadi satu dua perkara yang saya nak bawa hari ini adalah khusus di akhir-akhir ini banyak perkara-perkara yang melibatkan asalnya haram, hari ini menjadi boleh, asalnya haram, hari ini menjadi harus, asalnya Nabi larang, hari ini menjadi boleh buat dan sebagainya. Asalnya Nabi suruh, hari ini menjadi tak payah pun ada juga. Jadi benda begini saya nak bagi jelas kepada kita, sebab suasana pelopor-pelopor agama sudah terikat dengan kepentingan-kepentingan duniawi ataupun terikat dengan kepentingan politik semasa mereka, sehingga melanggar tata susila Islam itu sendiri. Jadi saya nak baca satu dua perkara supaya saudara dapat ilmu, supaya kita dapat menjadi panduan dalam kehidupan harian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi wa barakatihi ila yaumil din. Qala. Di antaranya ialah perkara masjid. Wa anhu radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa An-Nasa'i wa Tirmizi iza ra'a qala, Rasulullah berkata, iza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu lahu la arbahallahu tijarataka. Rawahu An-Nasa'i wa Tirmizi wa hasanahu. Dan hadis ini hadis hasan, hadis yang menjadi hukum. Bila sebuah hadis hasan, hadis sahih, hadis yang boleh menjadi hukum untuk pemerintah dan sebagainya. Maknanya apabila kamu lihat mereka-mereka yang berniaga atau berjual beli dalam masjid, faqulu, maka hendaklah kamu katakan kepada mereka yang berniaga tadi, la arbahallahu tijarataka, Allah Ta'ala tidak akan menguntungkan perniagaan kau, mudah-mudahan bangkrut. Nabi suruh doa begitu. Jadi bermaknanya Nabi Hurairah
berkata, "Iza ra'aitum may yabi'a aw yabta'a," siapa yang berjual beli dalam masjid, aw yashtari, berniaga dalam masjid, faqulu la arbahallahu tijaratan, muda'a dia supaya dia bankrupt. Rawahu Tirmizi wa Nasa'i. Apa yang kita nak ambil dari hadis ni? Apa yang kita nak ambil dari hadis ini ialah fihi dalalatun ala tahrimul bai'i wasyara'i fil masajid. Dalil daripada sini ialah haram berjual beli dalam masjid. Saudara, hari ini saya keluar kat sana, dalam masjid sudah jadi perniagaan ceramah-ceramah sekejap je. Lepas tu tuan-tuan dan puan-puan, dalam kereta saya tu ada orang jabik, orang anggur, boleh nak beli. Dan kalau rasa-rasa mahal, kita boleh kurang sikit. Doh, wayar buang di dalam masjid. Bila ditegur, dia kata apa? Ini makruh saja. Hak nak jual tu apa benda? Wah, rumah. Surah boleh, masjid. Ini kita belajar ya, supaya saudara tahu apa yang sedang berlaku di luar kata. Sebab tu kita ada pendirian, ada pengajian kita. Kita tidak ada kepentingan apa-apa. Orang suka pun tak apa, orang tak suka pun tak apa. Satu ya. Wa annahu yajibu ala man ra'a zalika, dan wajib siapa yang melihat demikian itu, siapa yang melihat berniaga dalam masjid tadi, ayyaqul laka minal ba'i wal mushtari, hak penjual dan pembeli tadi kata apa? La arbahallahu tijarataka, mudah-mudahan Allah menjadikan perniagaan kau tu rugi, tidak ada untung lagi. Yaqulu jahran, bercakap dengan jelas, bukan kata niat-niat dah. Yajzan lil fa'il zalik, tuju kepada pembuat demikian. Wal illatu yaqulu fi masalah fa'il masajid lam tubna lidzalik. Ini diambil dari perkataan ulama-ulama, alim-alim ulama, berkata masjid dibina bukan untuk itu. Masjid dibina bukan untuk itu. Fa innal masajid la tubna lizalika. Masjid tidak dibina untuk berniaga, masjid tidak dibina untuk pesta, masjid tidak dibina untuk bersukaria. Bukan, masjid dibina untuk mendatih diri supaya bertakwa. Wa hal yan akhil bait, dan bagaimana nak menjadikan akad nikah dalam masjid? Kata dia, bagaimana akad jual beli dalam masjid? Wa qal mawardi annahu yan akhila ittifaqan, tak boleh secara ittifaq. Kata dia. Jadi secara itu satu daripada dalil. Begitu juga dengan benda-benda lain. Misal kata kita suami isteri harus berdisiplin dengan suami belajar. Walaupun kita tengok jarang orang buat belajar. Bila suami kita balik, rambut dia kat tangan, tanya dia nak makan apa, tanya dia nak minum apa, buangkan sifat. Nak marah pun bagi makan kenyang-kenyang dulu. Bila minum air dia dah kenyang semua, bang sekejap bang nak cakap sikit. Abang, yang balik pukul 2 pagi buat apa? Ni tak balik sampai, bang, nampak tak pukul apa tu? Oh, ni lagu tu gaya penat lah. Bagi dia dulu, bagi dia minum, bagi dia makan, bagi dia selesa dan mandi apa semua gitu gini. Maka nak balik dengan malam air takut lah bang. Rumah kita ni kadang-kadang ada macam masuk lipah lah, lari dah sikit. Nak cerita pun tak boleh. Bagi tahu macam tu. Cara dia, saudara, Siti Fatimah radhiyallahu anha, isteri kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Bila dia diberitakan kepada dia, Nabi kata kepada dia, Fatimah kata dia, ada lagi kawan kamu yang tidak terkenal tetapi menjadi orang mulia di syurga. Siti Fatimah kata, siapa dia tu? Ya Fatimah, dia masuk syurga dulu pada mulai. Fatimah tanya dia, siapa tu? Dia sudah kata apa? Kalau nak tahu, pergi tanya dia sendiri. Nama dia sekian-sekian, duduk sekian-sekian, rumah dia sekian-sekian. Mau pergi rumah dia, mau tanya dia, mau tengok sendiri apa dia buat. Jadi Fatimah pun, siapa ni? Masuk syurga dulu balik. Dia pergi. Dia pergi dekat rumah tu, dia pergi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pergi salam kau betul-betul Jangan duduk pergi kat depan rumah. Waalaikum. Mana orang menjawab, lam. Jadi kalau begitu gaya salam dua-dua tak dapat pahala. Hak beri salam pun tak dapat pahala, hak jawab salam pun tak dapat pahala. Betul-betul pergi kata Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni dah Waalaikum. Hak dalam pun jawab lam. Jadi kalau gitulah gaya bagi salam, tak payah, tak apalah.